Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Maslina dan rakan-rakan yang lain. Kami kumpulan 1 akan membentangkan topik reja berkaitan Cauchy. Di dalam topik ini kami akan menceritakan latar belakang, definisi, persamaan matematik, pembuktian, aplikasi dan juga kesimpulan. Assalamualaikum, Tan Cik Hao dan Assalamualaikum kepada Prof. Maslina dan rakan-rakan yang lain. Saya akan mulakan dengan menyentuh sedikit pengenalan mengenai reja berkaitan Cauchy. Pertama, istilah nombor kompleks diperkenalkan oleh Carl Friedrich Gauss pada tahun 1831, di mana nombor kompleks dianggap terdiri daripada nombor nyata dan nombor khayalan. Istilah nombor khayalan pula tidak ditarikkan sehinggalah ahli falsafah iaitu René Descartes mengaitkan nombor khayalan dengan ketakmungkinan geometri. Seterusnya, Leonhard Euler telah memperkenalkan simbol I untuk punca kuasa negatif 1 pada tahun 1777. Berdasarkan penemuan ahli matematik terdahulu, Euler menggambarkan nombor kompleks sebagai titik dengan koordinat segi 4 tepat. Hal ini supaya nombor kompleks Z boleh ditarifkan sebagai Z sama dengan X tambah IY. Selanjutnya, Euler menunjukkan X tambah Y bersamaan dengan R cos theta tambah I sin theta. Selanjutnya, Wilson memperkenalkan idea untuk mewakili nombor kompleks sebagai vektor. Beliau menggunakan penambahan geometri vektor dan pendarapan vektor. Hal ini merupakan perkara yang besar untuk matematik sehinggalah membawa kepada William Rowan Hamilton yang menarikkan nombor kompleks sebagai pasangan tertib. Agustin Louis Cauchy telah mencipta kalkulus praja pada tahun 1826. Cauchy membincangkan penumpuan siri dalam bulatan penumpuan dan pencapahannya di luar bulatan yang memberikan ungkapan jejari penumpuan. Beliau juga telah menemui dan menyembuhkan semula dengan keputusan yang menakjubkan yang tidak terkira banyaknya dalam bidang analisis kompleks serta membina set nombor kompleks pada tahun 1847. Beberapa keputusannya adalah teorem kamiran Cauchy dan teorem reja. Walau bagaimanapun, semua ini tidak dapat dilakukan oleh beliau tanpa kerja-kerja ahli matematik dahulu dalam bidang seperti pemboleh ubah kompleks, teori fungsi kompleks dan persamaan pembezaan. Baiklah, seterusnya bagi pengenalan. Dalam analisis kompleks, teorem reja kadang-kala dipanggil teorem reja-Cauchy ialah alat yang berkuasa untuk menilai kamiran garis fungsi analisis ke atas longkang yang tertutup. Ia sebenarnya boleh digunakan untuk mengira kamiran sebenar dan siri tak terhingga juga. Ia menyamaratakan teorem kamiran Cauchy dan formula kamiran Cauchy. Dari perspektif geometri, ia boleh dilihat sebagai kes khas teorem Stokes umum. Dari segi definisi pula, reja bagi fungsi f di sekeliling titik z0 ditakrifkan oleh persamaan berikut, di mana C ialah kontur tertutup ringkas lawan arah jam yang cukup kecil untuk mengelakkan sebarang kutub f yang lain. Teorem reja-Cauchy merupakan akibat daripada formula kamiran Cauchy di mana persamaan berikut, di mana f adalah fungsi analisis dan C adalah kontur tertutup ringkas di dalam satah kompleks yang meliputi pada titik Z0 dengan orientasi positif yang bermaksud ia dilalui pada arah lawan arah jam. Oleh kerana integran adalah analisis kecuali Z sama dengan Z0, kamiran tersebut adalah sama dengan kamiran yang sama dengan kontur digantikan dengan bulatan kecil di dalam kontur C dengan berpusatkan Z0. Ia menunjukkan kita mempunyai dengan Z sama dengan Z0 tambah R I kuasa I theta dan theta berada di dalam 0 hingga 2 pi seperti persamaan berikut. Formula ini boleh diulang kepada n kali dan jika f adalah fungsi analisis kecuali pada ketunggalan terpencil pada Z sama dengan Z0, maka f merupakan suatu siri Lorentz yang boleh diwakilkan dalam bentuk persamaan berikut. Oleh itu, perkali A negatif 1 boleh dikatakan sebagai reja bagi f pada Z sama dengan Z0. Maka kita memperolehi teorem reja-Cauchy. Seterusnya beralih pula kepada persamaan matematik. Teorem
Jika C ialah kontur tertutup di dalam dan di mana fungsi f adalah analitik kecuali untuk nombor terhingga titik tunggal Z1, Z2 sehingga Zn di dalam kontur C. Oleh itu, kamiran fungsi di Z bersamaan dengan 2 pi I didarabkan dengan K1 tambah K2 sehingga Kn, yang mana Kn merupakan nilai reja yang menggunakan rumus kamiran biasa. Rumus-rumus. Berikut merupakan rumus-rumus yang boleh digunakan dalam topik reja. Pertama, siri Laurent. Kedua, jika Z0 adalah kutub ringkas. Dan ketiga ialah jika Z0 kutub berperingkat M, yang mana M melebihi nilai 1. Sekarang kita lihat pula contoh-contoh reja. Contoh 1. Cos Z per Z dz. Didapati bahawa Z0 sama dengan sifar merupakan kutub ringkas. Maka rumus reja bagi kutub ringkas ialah had Z tolak Z0 didarabkan dengan fungsi Z, yang mana Z menghampiri Z0. Maka reja pada Z0 sama dengan sifar ialah had Z tolak sifar didarabkan dengan cos Z per Z, yang mana Z menghampiri sifar. Kemudian kita boleh potong Z dengan Z dan hasilnya ialah had cos Z, Z menghampiri sifar. Dan jawapan kita ialah 1. Seterusnya, kita masukkan di dalam teorem reja, iaitu 2 pi I didarabkan dengan 1 dan peroleh 2 pi I. Contoh 2. 1 tolak 2Z per Z darab Z tolak 1 dz. Perhatikan denominator soalan tersebut. Didapati bahawa Z0 sama dengan sifar ialah kutub ringkas. Z tolak 1 sama dengan sifar, Z0 sama dengan 1. Didapati bahawa Z0 sama dengan 1 juga kutub ringkas. Maka, rumus reja bagi kutub ringkas ialah seperti berikut. Maka reja pada Z0 sama dengan sifar ialah negatif 1 dan reja pada Z0 sama dengan 1 juga didapati negatif 1. Maka, 2 pi I darab dengan hasil tambah antara negatif 1 dan negatif 1 ialah negatif 4 pi I. Okey, baiklah. Contoh yang seterusnya ialah dapatkan kamiran bagi 2Z tambah 1 per Z darab dengan Z tolak 1 kuasa 2. Pertama sekali kita perlu tentukan peringkat kutub bagi fungsi fz tersebut. Dapati bahawa pada Z0 sama dengan sifar ialah kutub ringkas dan pada Z0 sama dengan 1 ialah kutub peringkat kedua. Maka rumus reja bagi kutub peringkas ialah reja Z0 sama dengan had Z menuju Z0, Z tolak Z0 darab dengan fz. Jadi reja pada Z0 sama dengan sifar sama dengan had Z menuju sifar, Z tolak sifar darab dengan 2Z tambah 1 per Z darab Z tolak 1 kuasa 2. Selesaikan had tersebut, kita akan dapat reja pada Z0 sama dengan sifar ialah 1. Seterusnya ialah pada Z0 sama dengan 1. Rumus reja bagi kutub peringkat tinggi iaitu kutub peringkat 2 dan ke atas ialah reja Z0 sama dengan had Z menuju Z0 1 per M tolak 1 faktorial darab dengan terbitan M tolak 1 bagi Z tolak Z0 kuasa M darab dengan fz, yang mana M tersebut ialah peringkat bagi kutub. Jadi reja bagi Z0 sama dengan 1 sama dengan had Z menuju 1 per 2 tolak 1 faktorial darab dengan terbitan pertama bagi Z tolak 1 kuasa 2 darab dengan 2Z tambah 1 per Z darab dengan Z tolak 1 kuasa 2. Permudahkan tersebut, kita akan dapat had Z menuju 1 per 1 faktorial darab dengan terbitan bagi 2Z tambah 1 per Z. Permudahkan lagi, kita akan dapat had Z menuju 1 bagi terbitan 2 tambah 1 per Z. Selesaikan had tersebut, kita akan dapat reja pada Z0 sama dengan 1 sama dengan negatif 1. Seterusnya kita akan dapatkan kamiran bagi fz tersebut. Kamiran bagi fz tersebut sama dengan 2 pi I darab dengan hasil tambah bagi reja pada Z0 sama dengan sifar dan reja pada Z0 sama dengan 1.
Jadi kamera FZ kita akan dapat sama dengan sifar. Okey, itu saja. Pembuktian teorem Reja, andaikan omega adalah subset terbuka bagi satah kompleks yang mengandungi lengkung rekas yang tertutup dan dalam lengkung tersebut adalah U iaitu kawasan sepadan. Katakan fungsi F adalah fungsi homofolik pada omega kecuali set terhingga kutub yang berbeza dari Z1 sehingga Zn yang terletak dalam U. Persamaan berikut kita boleh perolehi. Sekarang kita lihat pembuktiannya. Kita boleh buktikan dengan induksi pada N. Bagi N sama dengan 1, kita boleh perolehi persamaan di bawah. Bagi lemma fungsi G adalah homofolik pada semua omega. Oleh itu, teorem Cauchy menyatakan apabila integral fungsi G terhadap dz, ini bermaksud kamiran bagi fungsi f terhadap dz menghasilkan 2 pi I res z in j. Fungsi f membuktikan bahawa teorem Reja bagi n sama dengan 1. Sekarang kita andaikan teorem Reja adalah benar bagi n lebih besar atau sama dengan 1 bagi semua dan semua f. Kita boleh buktikan n tambah 1. Andaikan f adalah homofolik kecuali pada kutub Z1 hingga Zn dan Zn plus adalah homofolik bagi semua omega kecuali kutub Z1 hingga Zn, tetapi tidak pada Zn tambah 1. Ini di mana sisanya adalah sama dengan kutub F. Oleh itu, kita boleh mengandaikan bahawa teorem Reja bagi n kita boleh perolehi seperti persamaan di bawah. Dari persamaan di sebelah, kita boleh perolehi melalui kamiran ini dan pembuktiannya di bawah n tambah 1, 2 pi I res hingga f. Oleh itu, teorem Reja adalah benar. Terima kasih. Seterusnya kita akan lihat kepada kegunaan teorem Reja, iaitu dapat mengira kamiran pasti, iaitu kamiran yang melibatkan fungsi cos theta dan sin theta dari 0 hingga 2π. Di sini kita dapat tahu bahawa kamiran fungsi ini kita akan mengkamilkan sepanjang unit bulatan theta mewakili sudut. Untuk menggantikan d theta, kita ambil z sama dengan I theta dan kita akan dapat d theta sama dengan dz over iz. Seterusnya kita akan gunakan formula Euler dan kita akan dapatkan dua persamaan, iaitu z sama dengan cos theta tambah I sin theta dan iz sama dengan cos theta tolak I sin theta. Apabila kita tambahkan dua persamaan tersebut, kita akan dapat cos theta sama dengan z tambah z kuasa negatif 1/2. Dan apabila kita tolakkan antara dua persamaan tersebut, kita akan dapatkan sin theta sama dengan z tolak z kuasa negatif 1/2i. Dan kita substitutekan dua persamaan yang kita baru dapat tadi kepada equation asal dan kita akan dapat seperti yang berikut, iaitu C unit bulatan berpusat di kosong, dan kita boleh menyelesaikannya dengan guna teorem Reja. Seterusnya kita akan lihat kepada contoh kamiran yang melibatkan fungsi sin theta dan sin theta, iaitu kamiran 1/5 tambah 4 sin theta dari 0 hingga 2π. Untuk melakukannya, yang pertama kita masukkan z kepada theta. Kamiran kontur 1/2z² plus 5 iz tolak 2. Okey, kita lihat kembali kepada teorem Reja. Andaikan fz ialah fungsi kompleks dengan titik tunggal z1, z2 hingga titik zn. Kemudian kamiran kontur fz dz sama dengan 2 pi I kali total residu, jumlah residu untuk fz pada z. Okey, yang pertama kita boleh cari titik tunggal iaitu singular point. Kita boleh guna formula kuadratik. Untuk penyelesaian 2z² plus 5iz tolak 2, dan kita akan dapatkan z sama dengan
tolak 0.5i dan negatif 2i. Dan seterusnya kita boleh cari residu. Kita ambil Z sama dengan negatif 0.5i sebab dia dalam kontur dalam C. Lepas tu kita akan dapat residu dia sama dengan 1/3i. Lepas tu kita guna teorem Reja, masukkan ke dalam 2πi kali 1/3i, kita akan dapat 2π/3. Maka 1/5 tambah 4 sin theta 0 hingga 2π sama dengan 2π/3. Kesimpulan, teorem Reja Cauchy boleh digunakan untuk mengira kamera nyata dengan menggunakan kontur yang sesuai dalam strata kompleks. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.